Topik ulangan kita yang kedua ni, ya, topik ulangan kita yang kedua ni kita nak bercerita pasal apa tuan-tuan, ya. Baik. Sekilas tuan-tuan pandang tak nampak macam topik ulangan sebab saya tak jelaskan. Tapi sebenarnya kita dah jumpa banyak kali tuan-tuan. Apa dia? Iaitulah pada pagi ini kita nak mengenali satu kalimah yang kita namakan sebagai hamzah wasal. Ya, kita namakan sebagai hamzah wasal. Ya, ataupun hamzah wasal. Hamzah wasal ni apa? Hamzah alif yang ada berudu, ada tanda seperti berudu dekat atas tu kan? Boleh? Yang mana ustaz? Yang ni. Ni kan? Kita dah jumpa ke belum sebelum ni? Kita dah jumpa tuan-tuan. Cuma ingat tak saya kata, ya, sampai masa saya akan terangkan tuan-tuan. Maka inilah hari dia. Inilah hari dia tuan-tuan. Bagaimana kita nak menyebut, nak membaca kalimah yang dimulai dengan hamzah wasal. Boleh? Pertama tuan-tuan, tengok saya. Sebenarnya tuan-tuan, hamzah wasal, alif yang ada tanda seperti anak berudu ni tuan-tuan. Sebenarnya, ini bukan anak berudu. Dia seperti je. Ini sebenarnya tuan-tuan ialah kepala. Ya. Ini sebenarnya ialah kepala untuk huruf sad ni. Boleh? Jadi diletakkan kepala huruf sad ni. Sad ni apa? Dia ambil sad ni daripada ejaan kalimah wasal. Dalam kalimah wasal ada tak huruf sad? Ada. Maka sad dia ambil tuan. Diletakkan di atas kepala alif. Maka barulah kita kenal. Okey, ini ialah hamzah wasal. Ya, bukan berudu ni. Ini huruf sad. Kepala pada huruf sad tuan-tuan. Boleh? Baik. Kemudian kita ada satu lagi alif kan. Kita ada satu lagi hamzah. Yang mana huruf alif yang ada tanda tuan-tuan seperti hamzah dekat atas, dekat bawah ni kan. Ataupun kita namakan dia sebagai hamzah qata'. Ya, hamzah qata'. Kan hamzah qata' ni apa? Kita dah belajar hamzah qata' dia tak ada masalah. Ya, kalau baris atas baca baris atas, depan baca baris depan, bawah baca baris bawah. Hamzah qata' ni tak ada masalah. Isu kita pada hamzah wasal kan. Baik, tengok saya tuan. Hamzah qata' ni tuan-tuan nampak ni macam atas dia ada huruf hamzah, bawah dia huruf hamzah. Sebenarnya huruf hamzah ni bukan huruf hamzah pun. Ya. Ni sebenarnya tuan dia bukan huruf hamzah. Tetapi sebenarnya ini ialah kepala untuk huruf ain. Nampak tuan? Ya. Dia ambil kepala je ni, kepala. Huruf ain tu ekor dia buang tuan. Dia hanya ambil kepala sahaja. Dan kepala tu lepas dia dah pancung tuan. Diletakkan dekat atas alif. Nak menunjukkan bahawa hamzah alif ini ialah alif qata'. Hamzah qata'. Tulis dekat ruangan komen tuan. Ya. Nampak ke tak nampak? Ya. Nampak ke tak nampak? Tulis dekat ruangan komen. Hari ni saya terangkan. Mungkin ada yang baru tahu. Oh, rupanya ni huruf sad. Sad yang ada dalam ejaan wasal. Oh, yang ini ingatkan hamzah. Rupanya ain. Kepala huruf ain yang ada dalam ejaan qata'. Kan? Qata' ni kita ada huruf ain kan? Ni. Kita ada huruf ain. Maka dia ambilkan tuan kepala ain tu. Letakkan dekat alif. Supaya kita kenal. Ini hamzah qata'. Yang ini hamzah wasal. Aywah. Mumtaz. Ya. Mumtaz tuan. Okey, baik. Sekarang ni. Kan? Sekarang ni. Kita fokus kepada hamzah wasal. Hamzah qata' senang. Tak payah ajar. Tak payah belajar. Kita nak fokus pada hamzah wasal tuan. Tengok dulu. Baik, hamzah wasal ni tuan. Pertama saya bagi dulu pada 3 jenis, ya. Hamzah wasal ni dia ada 3 bentuk tuan. Ya. Tengok dulu. Ya, kita ada 3 bentuk, 3 jenis hamzah wasal. Boleh? Sekarang ni, ustaz, masalah pada hamzah wasal ni, kita tak tahu nak baca dengan baris apa. Kan?
kita tak tahu nak baca dengan baris apa ustaz. Itu satu masalah hamzah wasal. Hari ni saya bagi tahu tuan-tuan kaedah dia. Boleh? Hari ini saya bagi tahu tuan-tuan kaedah bagaimana kita nak tahu hamzah wasal itu dia dibaca dengan baris apa tuan. Baik, tengok saya. Yang pertama saya nak tuan-tuan tahu hamzah wasal ini dia hanya ada dua sahaja baris yang boleh disebut. Ya. Yang pertama baris depan, yang kedua baris bawah, yang ketiga baris bawah. Boleh? Dia hanya ada tiga saja. Tuan-tuan takkan jumpa hamzah wasal yang dibaca dengan baris atas. Tengok dulu tuan. Tengok dulu tuan. Ya. Yang pertama, tengok pada hamzah wasal baris depan. Masa bila tuan-tuan kita nak tahu hamzah wasal ni baca baris depan ke, baca baris bawah ke, baca baris bawah ke? Jawapannya tuan-tuan kita kena tengok huruf yang ketiga selepas hamzah wasal. Kena tengok baris huruf yang ketiga selepas hamzah wasal. Kan? Huruf hamzah wasal, huruf kedua, huruf yang ketiga selepasnya. Kalaulah tuan-tuan jumpa hamzah wasal, huruf yang ketiganya tuan-tuan berbaris depan, maka automatik hamzah wasal tersebut dibaca dengan baris depan. Boleh? Automatik hamzah wasal tersebut dia dibaca dengan baris depan. Ya, contoh saya bagi pada tuan-tuan. Contoh saya bagi pada tuan-tuan. Ya, tengok dulu. U'budu. Ya, u'budu. Tuan-tuan tengok tuan-tuan. Ya, kenapa kita pergi baca u'budu? Kenapa tak baca aibudu, tak baca a'budu? Jawapannya kerana tengok pada huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Huruf yang ketiga huruf apa tuan? Huruf yang ketiga ialah huruf ba. Ya? Bermula daripada hamzah wasal, huruf yang ketiganya ialah huruf ba. Huruf ba. Ba tu dibaca dengan baris apa tuan? Dia dibaca dengan baris depan. Ya, ba ini dia dibaca dengan baris depan. Maka hamzah wasal tadi tuan-tuan baca dengan baris depan. Ya, u'budu. Boleh? Baik, sekarang tengok pula pada hamzah wasal yang kedua. Jadi hamzah wasal yang kedua tuan, ya, cara kita nak tahu macam mana masa bila kita nak baca hamzah wasal tu dengan baris bawah, sama juga tuan. Apabila huruf yang ketiganya berbaris bawah, maka hamzah wasal pun tuan kita baca dengan baris bawah. Boleh? Sebab kita dah kata dah diikut huruf yang ketiga. Contoh saya bagi lagi, kan? Contoh saya bagi lagi tuan. Contoh untuk yang kedua ni. Ihdina. Ihdina. Kenapa yang kita pergi baca hamzah wasal dengan baris bawah? Ihdina. Kerana tuan-tuan, tengok huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Huruf yang ketiga, huruf dal, dan huruf dal tu dibaca dengan baris apa tuan? Dibaca dengan baris bawah. Dan kita dah tahu kalau huruf yang ketiga dibaca dengan baris bawah, maka hamzah wasal ini dia dibaca dengan baris bawah. Selesai yang kedua. Yang ketiga tuan. Ya, yang ketiga. Yang ketiga tuan, hamzah wasal ni dia dibaca dengan baris bawah juga. Kan? Apabila huruf yang ketiga dia berbaris atas tuan-tuan, ya. Apabila huruf yang ketiga dia berbaris atas, maka hamzah wasal akan dibaca juga baris bawah. Yang ini tuan-tuan kena betul-betul faham. Ya. Bermakna hamzah wasal ni tuan-tuan, dia hanya ada dua sahaja bentuk sebutan. Dua baris sahaja. Baris depan, baris bawah. Kalau huruf ketiga baris depan, maka hamzah wasal baca baris depan. Kalau huruf ketiga baca baris bawah, hamzah wasal baca baris bawah. Dan kalau huruf ketiganya baca baris atas, maka hamzah wasalnya tuan-tuan kita baca dengan baris bawah. Kenapa ustaz? Memang tu kaedah dia. Boleh?
Contoh lagi tuan. Kan? Yang ini selalu kita jumpa tuan. Dulu zaman-zaman tak tahu tuan. Ya, jangan kata tuan-tuan, saya pun sama. Kan? Saya pun sama. Ada masa-masa sebab tak tahu kan. Kita baca ni, surah Yasin ni. Kadang-kadang kita baca uslauha. Kadang-kadang saya baca aslauha. Ikut suka. Sebab apa? Kita tak tahu hamzah wasal ni bagi apa. Rupanya mana? Boleh suka-suka. Kena tengok tuan. Tengok. Sekarang ni kalimah ni kita nak baca dengan A ke U ke I. Jawapannya I. Islauha. Islauha. Kenapa kena baca is? Tengok huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Huruf yang ketiga huruf lam. Dan lam tersebut dia berbaris atas. Kita dah belajar kalau lam, kalau huruf ketiga baris atas, maka hamzah wasal ni dibaca dengan baris bawah. Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan, ya. Terang ke tak terang? Ya, terang ke tak terang? Ini kaedah tuan-tuan. Bagaimana kita nak baca? Bagaimana kita nak tahu baris hamzah wasal, ya? Hamzah kotak tak ada masalah. Hamzah wasal ni yang kita ada masalah sikit tuan. Ya, hamzah wasal ni yang kita ada, yang ada kaedah dia tuan, bukan boleh suka-suka. Aywa, mumtaz, ya. Mumtaz, terbaik. Terbaik. Semua kata terang. Semua kata terang tuan. Okey, baik. Tengok lagi. Tengok lagi tuan. Sekarang ni, saya nak tuan-tuan tahu, ya, hamzah wasal yang kita sedang cerita ni, u'budu, ihdina, islauha ni, ya, apabila tuan-tuan jumpa hamzah wasal yang barisnya kena rujuk pada baris huruf yang ketiga, macam ni sekarang ni, maka tuan-tuan kena tahu kesemua kalimahnya adalah kalimah fi'il. Boleh? Tuan-tuan kalau jumpa saja hamzah wasal dan barisnya kena rujuk huruf yang ketiga, maka tuan-tuan tahu kalimah tu mesti kalimah fi'il. Boleh? Fi'il apa? Fi'il amar. Okey, baik. Sekarang tengok tuan, kita ada satu lagi jenis hamzah wasal, ya. Jenis yang kedua, iaitulah tuan-tuan biasa jumpa ni, kan? Ya. Yang ini tuan, ya. Tuan-tuan tengok pada Al-Qamariyah dengan Asy-Syamsiyah ni, ya, dalam ilmu tajwid tuan-tuan dah pernah belajar. Bukan tak pernah, dah pernah belajar kan. Kita ada Al-Qamariyah ataupun kita namakan dia sebagai Alif Lam Qamariyah, kan? Alif Lam Qamariyah. Boleh? Kalau yang bawah ni kita sebut sebagai Alif Lam Syamsiyah. Tengok dulu tuan. Macam mana kita nak kenal Alif Lam Qamariyah, Alif Lam Syamsiyah ni? Kan? Baik, tengok dulu. Tenang sahaja tuan. Untuk Alif Lam Qamariyah, ya, tuan-tuan kena tahu selepas lam itu terus ada huruf yang berbaris. Boleh? Contohnya ni. Al-Qamariyah. Nampak? Selepas Alif Lam, hurufnya terus ada baris. Tak kira lah bagi atas ke, bagi bawah ke, bagi depan. Tak kira lah huruf Qaf ke, Mim ke, Sin ke, tak kisah. Yang penting cara nak tahu Alif Lam tu di Alif Lam Qamariyah, ya, kita kena tengok. Selepas Alif Lam tu, hurufnya mesti terus ada baris. Maka kalau tuan-tuan jumpa macam tu, ya, kita akan namakan dia sebagai Alif Lam Qamariyah ataupun Al-Qamariyah. Boleh? Baik, tengok lagi. Yang kedua kita ada Alif Lam Syamsiyah. Macam mana nak tahu Alif Lam tu Alif Lam Syamsiyah? Untuk Alif Lam Syamsiyah tuan, cara nak kenal dia ialah selepas Alif Lam ada huruf yang ada tanda sabdu ataupun syaddah
ataupun tasydid. Kan, dia ikut tempat. Ada tempat panggil sabdu. Tempat saya panggil sabdu tuan. Ya, ada tempat panggil syaddah. Ada tempat panggil tasydid. Saya sebut tiga-tiga senang. Bila tuan-tuan jumpa kalimah alif lam dan selepas alif lamnya ada huruf yang bertanda dengan tanda sabdu, maka waktu itu tuan-tuan, ya, sebutan dia kalau yang ni sebutannya asy-syamsiyah. Yang ini kita dengar bunyi lam dia al-qamariyah, tapi kalau alif lam syamsiyah, lamnya kita dengar asy-syamsiyah. Jadi kalau tuan-tuan jumpa kalimah selepas alif lamnya, hurufnya ada tanda sabdu, maka tuan-tuan tahu itu adalah alif lam syamsiyah. Tulis dekat ruangan komen tuan. Memang dah tahu ke baru tahu? Ya, memang dah tahu ke baru tahu tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Ya, tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen tuan. Ya. Memang dah tahu ke baru tahu? Tulis dekat ruangan komen. Saya expectkan tuan-tuan punya jawapan ialah memang dah tahu Ustaz. Sebab ini kita belajar zaman sekolah dulu tuan-tuan. Ya. Cuma kadang-kadang penjelasannya tu lain lah. Mungkin saya punya penjelasan tu tak sama macam cikgu-cikgu dulu jelaskan. Aywah. Mumtaz. Mumtaz. Terbaik. Semua dah tahu. Ustaz dah tahu, kita orang dah tahu, kenapa Ustaz ajar? Itu nama dia ulang kaji. Okey, baik, tengok saya. Yang saya nak bahaskan terkait dengan hamzah wasal lagi ni. Tengok tuan. Tengok tuan. Tengok tuan. Tadi saya sebut hamzah wasal dia hanya ada baris depan dan baris bawah saja. Boleh? Yang itu untuk kalimah fi'il. Sekarang ni tuan, apabila kita jumpa hamzah wasal selepasnya ada lam, hamzah wasal selepasnya ada lam ataupun kita namakan alif lam, waktu itu tuan-tuan tak payah tengok baris huruf yang ke-8 ke ke-10, tak payah. Ada hamzah wasal selepasnya ada lam, automatik pada waktu itu tuan-tuan hamzah wasal kita baca dengan baris atas. Ya. Tuan-tuan jumpa saja hamzah wasal selepasnya ada lam. Ya. Maka waktu itu tuan-tuan tak payah nak tengok baris huruf ke berapa sekalipun, ya. Tuan-tuan terus saja tahu hamzah wasal tersebut dibaca dengan baris atas. Ya. Terus dibaca dengan baris atas. Dan apabila kita dah tahu kalimah yang pangkalnya ada alif lam, automatik kalimah itu adalah kalimah isim. Ya. Kalimah apa tuan-tuan? Kalimah isim. Jadi kalau jumpa hamzah wasal yang barisnya ya kena rujuk huruf yang ketiga, itu semua kalimah fi'il. Kalau jumpa hamzah wasal selepasnya ada lam, tak kisahlah alif lam qamariyah ke, alif lam syamsiyah ke, ya. Asalkan selepas hamzah wasal ada lam, automatik hamzah wasal tersebut kita baca dengan baris atas. Siapa yang jelas dan faham apa yang kita ulang setakat pagi ni tuan-tuan, tulis dekat ruangan komen. Subhanallah. Puan Rohana Jusuf, saya mohon undur diri dulu sebab kawasan saya di Kelantan ribut peti, tak ada lain. Okey. Ya, moga-moga Puan Rohana ya dipermudahkan urusan. Ya, sekarang saudara-saudara kita tuan di pantai timur diuji dengan tibah. Moga-moga Allah Taala ya kurniakan kesabaran dan limpahkan nikmat yang mencurah-curah selepas daripada musibah ini, insya-Allah. Okey tuan, ya. Jadi kita rehat 5 minit, jam saya dah 10.30. 10.35 kita sambung kelas kita tuan-tuan, sesi yang kedua. Ya. Kelas sesi yang kedua ni kita ada 2 topik baru yang kita nak ceritakan tuan-tuan, insya-Allah. Boleh? Okey, kita rehat 5 minit dulu tuan, ya. Dan seperti biasa, ada soalan boleh tanya dekat ruangan komen tuan-tuan, jangan malu, jangan segan. Kemudian ya,
saya akan bukakan pada tuan-tuan lagu untuk doa duha. Ya, jadi kata orang, sebab biasanya tak ada soalan. Kan, jadi kalau saya tak ada soalan, jadi saya pun tak ada cakap apa-apa kan. Jadi saya bukakan lagu doa duha dulu. Ada soalan tuan-tuan boleh tanya, insya-Allah. Ya, lepas tu nanti saya akan jawab. Okey. Kita rehat dulu tuan 5 minit. 10.35 kita akan sambung balik kelas kita sesi yang kedua. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu.
Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukan, pemudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna duha duhauka, wal bahaa bahauka, wal jamal jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه، بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindungan. Okey, baik tuan-tuan. Biasalah, tak ada soalan kan? Okey, baik tuan. Jadi kita nak sambung kelas kita sesi yang kedua. Tulis dekat ruangan komen dulu tuan. Boleh sambung ke tak boleh sambung ni? Ya? Boleh sambung ke tak boleh sambung ni tuan? Tulis dekat ruangan komen dulu. Ya? Tulis dekat ruangan komen. Ya? Tulis dekat ruangan komen. Tulis tuan-tuan. Tulis tuan-tuan. Boleh sambung ke tak boleh sambung? Ya. Ada 28 orang yang tengok ni tuan. Tulis dulu. Tulis dulu tuan. Pastikan bila saya suruh komen tu komen tuan-tuan. Boleh? Bila saya suruh komen tu komen. Sebab itu je cara yang kita boleh guna untuk berkomunikasi tuan. Kalau kita kelas fizikal depan-depan senang kan? Ni kita hanya berpandu, saya hanya pandukan komen je nak berkomunikasi dengan tuan-tuan. Jadi kalau saya suruh komen tu komen. Jangan malu-malu tuan. Aywa, mumtaz.